Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjumpaan kita yang keenam dalam kajian sirah kita Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah petang hari ini kita masih tengah mengupas tajuk seni kepemimpinan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul juga dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersikap seperti seorang raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersikap seperti seorang pemimpin yang zalim. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin, pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi masyarakatnya, dan pemimpin bagi umatnya. Dan tentunya seni kepemimpinan adalah sesuatu yang perlu kita pelajari. Kerana sebagaimana yang telah kita kupas dalam majlis ilmu yang lepas, setiap manusia adalah pemimpin dan tiap manusia akan disoal, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang dia pimpin. Seorang suami akan disoal, seorang istri akan disoal, seorang ibu, ayah akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala pada amanah, pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan mereka untuk memimpinnya. Ikhwati fillah, hadza huwa al-liqa' as-sadis min darsina ar-rihla rihlatur ruh ma'a al-habib al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zilna fi al-unwan alladhi kunna natahaddas anhu fi al-liqa' as-sabiq wa huwa fanul qiyadah min hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول يوحى إليه، ولكنه بجانب كونه رسولا اختاره الله سبحانه وتعالى أن يكون قائدا، أن يكون قائدا لأسرته، قائدا لمجتمعه، وقائدا لأمته. فمن خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم وندرس فن القيادة، القيادة المسؤولة، القيادة التي تؤمن بأن الحساب آت، وبأن القيادة أمانة ومسؤولية. ونرحب بفضيلة الشيخ منتصر عبد الباسط. كيف حالك يا شيخنا؟ Ya marhaba, alhamdulillah rabbil alamin, barakallahu fikum. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mempersingkat masa, kita akan persilahkan kepada Syekh untuk mengupas tajuk yang sama pada perkara-perkara yang berkaitan dengan seni kepemimpinan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'ti al-fursata kamilatan لفضيلة الشيخ للحديث عن هذا الموضوع، فن القيادة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل مشكورا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه حسن الفهم وحسن العمل، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يجعلنا من الذين يحسنون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. Fadil Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua tuan-tuan dan puan-puan hadirin dalam majlis ilmu ini. Dan kita memohon di dalam majlis ilmu ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman yang cantik dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang meniti laluan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. موضوعنا كما يعني بدأنا في الأسبوع السابق بعنوان فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جانب مهم من جوانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا لكل ما حوله ومن حوله، ولذلك كان فن القيادة عند النبي صلى الله عليه وسلم له ملامح كثيرة ومعاني كثيرة تكلمنا عن بعضها في الأسبوع الماضي. Tajuk kita dalam majlis ilmu kita di petang hari ini adalah seni kepemimpinan dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kepemimpinan adalah bahagian yang penting dalam perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya. Sehingga kepemimpinan dalam kehidupan Nabi SAW adalah sesuatu yang memiliki karakteristik, sesuatu yang memiliki nilai-nilai yang mulia, yang perlu untuk kita pelajari. في الأسبوع الماضي قلنا إنه من ملامح فن القيادة عند النبي صلى الله عليه وسلم الشورى، وأن القرار لم يكن قرارا فرديا إلا في مرحلة الحسم، لكنه كان ينبع من مؤسسية وشورى. ثم قلنا إنه من ملامح فن القيادة عند النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، أنه كان قدوة صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قائدا يعني ينظر فقط، وإنما كان يشارك وكان قدوة لمن يقودهم. وقلنا أيضا إنه من ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قيادة كانت قائمة على العلم والدراسة والمعرفة. Dalam pertemuan yang lepas, 3 perkara dari ciri-ciri kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita kupas, yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah di antara ciri utama kepemimpinan yang diajarkan, dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan satu perkara yang berkaitan dengan umat, melainkan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para sahabat. Dan yang kedua, di antara ciri kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qudwah. Rasulullah bukan sahaja menyuruh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin bukan sahaja memerintah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di barisan hadapan. Dan yang ketiga, di antara ciri utama kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepemimpinan yang berasaskan kepada ilmu dan kajian. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat adalah keputusan yang berasaskan kepada ilmu, keputusan yang berasaskan kepada kajian terhadap realiti yang ada pada masyarakat ataupun ada pada masa itu. واليوم نأخذ نقطة رابعة من ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي فن التعامل مع الأزمات، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأزمات كقائد. Dan dalam majelis ilmu kita di petang hari ini, kita akan mempelajari tentang poin yang keempat dari ciri-ciri kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seni berinteraksi dengan krisis, seni berinteraksi dengan permasalahan, seni berinteraksi dengan cabaran dan kesusahan yang dijumpai di dalam masyarakat. يمكننا أن نضع عنوانا لهذا الموضوع ألا وهو الثبات عند الأزمات. النبي صلى الله عليه وسلم كان بما أنه القائد الذي ينظر إليه جميع أتباعه نظرة الاقتداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأزمات وفي وقت الشدائد يضرب المثال في الثبات،
على أثناء الأزمات والثبات على الحق حتى تمر هذه الأزمة بسلام. Kita boleh memberikan tajuk berkaitan dengan seni kepemimpinan yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yaitu keteguhan dalam menghadapi cabaran. Cabaran sentiasa datang dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik keteguhan para sahabat ketika menghadapi perkara-perkara yang susah, perkara-perkara yang mencabar, perkara-perkara yang perlu mereka hadapi di dalam kehidupan. ولنبدأ من أيام مكة المكرمة في بداية الإسلام، وقد كان الصحابة يعذبون، ومرت على الإسلام أزمة شديدة جدا وهي إيذاء المشركين للصحابة وقتل بعض الصحابة وتعذيب البعض الآخر. وهنا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة هذه الأزمة بالثبات وتثبيت الصحابة وتذكيرهم بالأجر الكبير. فقد كان يمر على آل ياسر وزوجه سمية وابنه عمار وهم يعذبهم المشركون، ويقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. Kita mulakan dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat di Mekah, di mana para sahabat pada ketika itu mereka menghadapi siksaan yang besar dari orang-orang musyrik, mendapatkan gangguan yang besar dari orang-orang musyrik. Bahkan sebahagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati terbunuh ketika mempertahankan agama di dalam diri mereka. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan keteguhan dalam menghadapi cabaran. Ketika di Mekah satu peristiwa besar yang terjadi misalnya kepada keluarga Yasir bersama dengan istrinya Sumayyah dan juga anaknya yang bernama Ammar, mereka sentiasa mendapatkan gangguan fisikal, gangguan emosional dari orang-orang musyrik, sehingga ketika berjumpa dengan mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang keteguhan, mengajarkan tentang balasan yang terbesar yaitu surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, kepada keluarga Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah untuk kamu semua adalah surga. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الصحابة وقت الأزمات بأن يذكرهم بالأجر الذي أعده الله للصابرين. وهناك قاعدة تقول: يزول الألم ويبقى الأجر. الألم والمتاعب سوف تنتهي، لكن يبقى الأجر ويبقى الثواب. فكان هذا مما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة. أيضا عندما في موقف آخر جاءه سيدنا خباب ابن الأرت، وسيدنا خباب كان من المستضعفين وكان يعذب في مكة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي يعني هادئا مطمئنا واثقا بوعد الله، متوسدا برده في ظل الكعبة، يعني متغطي بعباءته عند الكعبة. فقال خباب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا ترى حالنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sentiasa meneguhkan para sahabat, kesabaran para sahabat, keimanan para sahabat, sehingga dari situ kita mengambil satu pengajaran yang besar, bahwa setiap kesusahan, setiap sesuatu yang menyakitkan mesti akan berlalu, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala mesti akan berkekalan. Di antara peristiwa yang juga terjadi kepada Rasulullah dan para sahabat semasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tengah memulakan seruan dakwah di Mekah adalah apa yang terjadi pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an, di mana suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menzahirkan keteguhannya dengan keimanan dan janji Allah Subhanahu wa taala,
dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di dekat Ka'bah, Khabbab bin Arat radhiyallahu an datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakanlah kami. Ya Allah, mintalah kepada Allah untuk kebaikan kami." وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد في هذا الصحابي لحظة ضعف تحتاج إلى مواجهة قوية وإلى تثبيت شديد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحمر وجهه من الغضب لما يجده من ملامح الضعف عند هذا الصحابي، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له مثال بما سبق، وهذا من عوامل التثبيت. يقول: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ثم يوضع المنشار فوق رأسه فيفرق فرقتين لا يصده ذلك عن دينه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada sahabat baginda Khabbab bin Arat radhiyallahu an dalam keadaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seperti kelemahan tengah ada pada diri sahabat tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteguhan dengan menceritakan apa yang telah menimpa orang-orang yang beriman pada generasi umat-umat terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khabbab bin Arat radhiyallahu an, sungguh di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas umat terdahulu adalah pernah ada orang yang digalikan lubang untuknya lalu ditanam separuh badannya dan diletakkan gergaji di atas kepalanya untuk memotong dia. Tidak sedikit pun perkara tersebut memalingkan orang tadi dari jalan Allah. ويضرب له مثالا آخر للتثبيت مما حدث للمؤمنين السابقين، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد كان أيضا ولقد كان يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. Makin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mula menceritakan kepada sahabat tadi tentang kisah-kisah lain yang terjadi pada umat-umat Nabi terdahulu yang menunjukkan tentang kekuatan iman mereka, menunjukkan keteguhan mereka dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cabaran. Di antara yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang tubuh badannya disikat dengan sikat yang terbuat dari besi. Tapi tidak sedikit pun perkara tersebut memalingkannya dari keimanan kepada Allah. وفي النهاية يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي للأمة عاملا مهما من عوامل التثبيت ألا وهو الأمل، ذكر الأمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ووالله، يقسم بالله، ووالله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة أو يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، يعني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لا تخاف، يعني سيسود الأمان والمستقبل للإسلام. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja menceritakan tentang kesusahan yang dihadapi oleh umat Nabi-Nabi terdahulu, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang sesuatu yang menanamkan keteguhan di dalam hati orang yang beriman, di dalam hati para sahabatnya. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, demi Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mesti akan tunaikan perkara ini. Maksud tunaikan perkara ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan kepada agama ini, sehingga sampai satu hari nanti orang akan pergi dari ujung utara tanah Arab ke ujung selatan, dari ujung selatan ke ujung utara tanah Arab, mereka tidak akan takut sesuatu apapun. Artinya menggambarkan tentang keselamatan dan keamanan yang akan dicapai oleh umat Islam, dan ia adalah satu di antara
perkara yang menambah keteguhan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ujian dan cabaran di Mekah. وفي موقف آخر في أثناء مكة مشركو قريش أرادوا أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى عمه أبي طالب وقالوا له يعني كلاما كثيرا كي يكف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوة الإسلام. وهنا ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب مال إلى المشركين أو قد يسلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تأثره وشدة ثباته بهذه الكلمات القوية في مواجهة عروض المشركين. Contoh yang lain yang menunjukkan tentang keteguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi gangguan dari masyarakat Mekah, menghadapi gangguan dari orang-orang musyrik adalah ketika orang-orang musyrik mencoba memberikan tawaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tawaran berupa harta, tawaran berupa kekuasaan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghentikan seruan dakwahnya. Dan mereka pun sampai berbincang kepada bapak saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, agar membincangkan perkara ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan penuh keteguhan, dengan penuh dengan penuh kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada bapak saudaranya, demi Allah, wahai bapak saudaraku, seandainya mereka orang-orang musyrik meletakkan matahari pada tangan kananku, mereka letakkan bulan pada tangan kiriku. Artinya sesuatu yang dianggap lebih besar dari risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, jika mereka letakkan matahari dan bulan di tanganku agar aku meninggalkan urusan ini, agama ini, dakwah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya, atau aku rela mati untuk menunaikannya. لقد كان من ملامح وأركان فن القيادة عند النبي صلى الله عليه وسلم الثبات في مواجهة المغريات والأزمات. والله سبحانه وتعالى أخبر عن إغراءات المشركين وعروضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى في سورة القلم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وعندما جاء المشركون إلى النبي وقالوا: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، هذا أيضا عرض من العروض. كان الرد القرآني: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، إلى آخر السورة. هذا كله من الثبات في مواجهة المغريات وفي وقت الأزمات. Di antara bentuk keteguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi cabaran adalah cabaran yang berupa tipu daya dunia, kesenangan dunia, di mana di antara usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrik untuk menjauhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari seruan dakwah adalah dengan memberikan dengan usaha untuk memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesenangan dunia agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjauh dari seruan dakwah. Di antaranya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Qalam. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpai dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam adalah surah 68 ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, waddu law tudhinu fayudhinun, yang bermaksud, dan mereka suka, orang-orang musyrik suka, orang-orang musyrik mahu agar engkau bertolak angsur, Maksud bertolak angsur di sini adalah tak perlu menyeru mereka untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, tak perlu menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak angsur, sehingga mereka pun boleh bertolak angsur. Bahkan ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan
kepada Rasulullah SAW satu tawaran yang lain, yaitu mereka bersedia untuk hanya menyembah Allah dalam tempoh masa 1 tahun. Tapi apabila telah berlalu 1 tahun ini, maka Rasulullah SAW dan para sahabat mesti ikut mereka untuk menyembah Tuhan mereka. Maka Rasulullah SAW membacakan kepada mereka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepadanya, surah Al-Kafirun, yang bermaksud, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu semua sembah. ثم لما اشتد عناد المشركين ومات أبو طالب وماتت السيدة خديجة، وقد كان يعني من أشد المناصرين والمساندين للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتدت الأزمة على المسلمين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في هذه الأزمة كقائد؟ فكر في نقل الدعوة إلى خارج مكة، فذهب إلى الطائف وهي مدينة بعيدة عن مكة يدعوهم إلى الإسلام. فماذا كان رد أهل الطائف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ Dan semakin lama semakin kuat, semakin besar gangguan dari orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW. Khususnya selepas kematian dua manusia yang paling banyak memberikan sokongan kepada dakwah Rasulullah SAW, yaitu bapa saudara kepada Rasulullah SAW, Abu Talib, dan juga istri kepada Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha, bertambah kuat, bertambah besar cabaran, bertambah besar gangguan dari orang-orang musyrik, sehingga terpikir oleh Rasulullah SAW untuk membawa seruan dakwah keluar dari Mekah. Maka Rasulullah SAW terpikir untuk membawa seruan dakwah kepada masyarakat Taif. Rasulullah SAW pergi ke Taif untuk menyeru masyarakat Taif untuk memulakan seruan dakwah di sana. كان رد أهل الطائف على النبي صلى الله عليه وسلم ردا قبيحا منكرا. قال له واحد من زعمائهم: ألم يجد الله غيرك كي يرسله؟ وقال الثاني: أنا أمزق أستار الكعبة لو كان الله أرسلك فعلا. وقال الثالث وهو أهونهم: قال يعني أرأيت إن ناصرناك ووقفنا معك هل يكون لنا الأمر من بعدك؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يواجه بقوة وثبات على المبدأ، فيقول له الأمر لله يضعه حيث يشاء. فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا منكرا وقالوا لا حاجة لنا بك. Dan tentunya sikap masyarakat Taif pada ketika itu terhadap seruan dakwah Nabi SAW, terhadap apa yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, adalah seruan yang sangat buruk. Adalah jawaban yang sangat buruk. Sikap para masyarakat Taif kepada seruan dakwah Rasulullah SAW adalah sikap yang sangat buruk, jawaban yang sangat buruk. Salah seorang dari mereka pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, adakah Allah tak jumpa orang lain selain darimu untuk menyampaikan dakwahnya kepada kami? Sebagian dari mereka juga mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku akan koyak tirai-tirai Ka'bah seandainya betul engkau yang diutus kepada kami. Bahkan sebahagian dari mereka juga mengatakan kepada Rasulullah SAW, jika kami percaya kepadamu, jika kami beriman kepadamu, adakah engkau akan menyerahkan urusan ini, yaitu pangkat kenabian, kepada kami jika engkau telah mati? Maka Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah urusan Allah, ini adalah kuasa Allah. Melantik seseorang untuk menjadi nabi, melantik seseorang untuk menjadi rasul, bukanlah keinginan Muhammad SAW, bukanlah keinginan Rasulullah, tapi ia adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم لما رفضوا الإسلام النبي طلب منهم طلب أخير، قال: فاكتموا ما ردكم يعني ولا تخبروا أهل مكة به حتى لا يزدادوا أذى للنبي والصحابة. ومع ذلك رفض أيضا أهل الطائف هذا وأرسلوا لأهل مكة. وفي خرج النبي من الطائف
ووضعوا له صفين من سفهائهم وصبيانهم، وأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالأحجار، ومعه زيد بن حارثة يعني يخدمه، فأخذ يحاول أن يتقي الأحجار، وحتى جرحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذا الأذى. فكانت هذه مصيبة يعني وأزمة شديدة جدا. فكيف كان تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم معها؟ Mendengar jawaban dari masyarakat Taif, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memohon diri kepada mereka dan memberikan kepada mereka dan meminta kepada mereka satu permintaan agar mereka tidak memberitahu perkara ini kepada penduduk Mekah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadapi gangguan yang sama dari masyarakat Mekah. Tetapi masyarakat Taif tidak membiarkan Rasulullah SAW. Mereka mengutus orang ke Mekah untuk memberitahu apa yang telah terjadi pada Muhammad, pada Rasulullah SAW di Taif. Bahkan di antara keburukan yang mereka lakukan pada Rasulullah SAW adalah mereka membariskan budak-budak mereka, kanak-kanak mereka, orang-orang jahil di antara mereka dalam laluan jalan yang akan dilintasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membaling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Zaid bin Harithah dengan batu, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harithah perlu perlu menahan diri dari batu yang dilemparkan oleh mereka. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مهموما بشدة من الطائف، وقد كان هذا اليوم من أشد الأيام عليه، حكى عنه بعد ذلك. وفي أثناء طريق العودة دعا ولجأ إلى الله ليعلمنا الثبات في وقت الأزمات باللجوء إلى الله عندما تشتد الأزمة بشدة. فدعا الله عز وجل بهذا الدعاء الجميل: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan kembali dari Taif, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Di mana di dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sedih seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan kesusahanku. Aku mengadukan kelemahan, kekuatanku, dan kehinaan yang diberikan oleh orang-orang kepadaku. Engkau ya Allah adalah Tuhan kepada makhluk-makhluk yang lemah seperti aku, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau ya Allah akan menyerahkan urusanku? Adakah kepada musuh yang Engkau serahkan urusanku kepadanya, atau Engkau telah memberikan urusan kepada orang yang tidak menyayangiku? Sehingga akhir dari doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang menggambarkan kepada kita tentang penyerahan urusan dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baiknya tempat bertawakal. وبعد هذا الدعاء العظيم استجابت السماء، وأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال. وقال سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني هذا ملك الجبال، أمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على الملك المسؤول عن الجبال، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني إذا شئت أطبق الجبلين اللذين حول مكة على أهل مكة وأنهيهم نهائيا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة يقول: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله.
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utuskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril bersama dengan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk memelihara bukit-bukit yang ada di sana, dan mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau mahu, aku akan timpakan bukit ini ke atas mereka, ke atas penduduk Taif yang telah melakukan perbuatan buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat kasih sayangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan engkau lakukan itu. Jangan engkau campakkan gunung tersebut, bukit tersebut kepada penduduk Taif meskipun mereka telah melakukan perbuatan yang buruk kepadaku. Semoga sahaja Allah Subhanahu wa taala akan akan melahirkan dari mereka. Allah Subhanahu wa taala membuat mereka melahirkan satu generasi yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فن القيادة عند حدوث الأزمات، الثبات. إذا اشتدت الأزمة بشدة الجأ إلى الله سبحانه وتعالى واطلب من الله عز وجل، ولا تحملنك الأزمة على الانتقام وعلى العنف، وإنما الصبر والثبات والثقة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وفعلا بعد ذلك أهل مكة أسلموا وأهل الطائف أسلموا، وخرج من أصلابهم ومن ظهورهم من يعبد الله ويملأ الدنيا عبادة وإسلاما. Demikianlah seni kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kesusahan, ketika menghadapi cabaran, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dirinya, mendidik kita, mendidik para sahabat untuk bersabar dan teguh, bukan untuk membalas dendam dan sakit hati dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang memusuhinya. Dan keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa masa selepas itu penduduk Mekah masuk Islam. Beberapa masa selepas itu penduduk Taif masuk Islam dan lahir dari anak cucu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم نجد موقفا آخر من الأزمات التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الهجرة. وعندما وصل المشركون إلى غار حراء الذي يعني أو إلى غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لكي يهربوا أو ينجوا من المشركين. وهنا أبو بكر خاف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، يعني لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآن. وهنا ثبات النبي وتثبيته لأبي بكر، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. ونزل القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Dan di antara krisis, di antara kesusahan, di antara cabaran yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah cabaran yang terjadi dalam perjalanan hijrah, di mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Thawr, Abu Bakar yang pada ketika itu menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa mereka berdua tengah bersembunyi di dalam Gua Thawr. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, seandainya mereka orang-orang musyrik yang tengah mencari kita melihat ke bawah kaki mereka, mereka mesti akan nampak kita. Mereka pasti akan melihat kita sebab Gua Thawr bukan satu gua yang dalam. Jika mereka melihat menundukkan kepala sahaja, mereka akan nampak orang-orang yang berada di dalamnya. Tapi di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kembali tentang keteguhan dia dalam menghadapi cabaran, keteguhan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana kamu memandang kepada dua orang ini, yaitu aku dengan engkau, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiga. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, jangan engkau bersedih. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taubah, ayat yang menceritakan tentang perjalanan ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpai ia pada surah At-Taubah. Surah At-Taubah adalah surah yang ke-9, surah yang 9 ayat 40, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat ini, Tsaniyasnaini idh huma fil ghar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kedua di antara dua orang yang tengah berada di dalam gua. Idh qala li sahibi, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kami. لذلك نلاحظ في الأزمات كانت معنويات النبي عالية جدا وأمله شديد وظنه بالله سبحانه وتعالى عظيم. في طريق الهجرة يلحق بهما رجل مشرك اسمه سراقة ابن مالك، ويكاد يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في النهاية يقع فرسه ويقع هو عن الفرس وينادي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان. وهنا النبي وهو مطارد ومهاجر وليس معه يعني قوة ولا ملك ولا كذا، يقول لسراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى، يعني أنك ستلبس سواري كسرى ملك الفرس. قال كسرى بن هرمز؟ قال نعم. فقال اكتب لي كتابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا أبا بكر أن يكتب وعدا لسراقة أن يلبس سواري كسرى عندما يفتح الله الفرس على بلاد المسلمين. وهذا يعني الأمل الكبير والمعنويات العالية في عز الأزمة، والنبي مهاجر ومع ذلك كان يرى ملك فارس سيكون تحت راية الإسلام. Dan dari kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjumpai semangat yang tinggi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan cabaran. Masih dalam perjalanan hijrah, ketika ada seseorang orang musyrik, satu orang musyrik yang berhasil mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah, seorang yang ketika itu musyrik yang bernama Suraqah, dia mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhasil mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ketika dia mahu menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kudanya terjatuh sehingga dia berada di bawah kekuasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Suraqah memegang pedangnya untuk melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Suraqah, wahai Suraqah, bagaimana keadaanmu ketika satu ketika nanti engkau akan memiliki gelang Raja Parsi, Kisra Parsi? Maka Suraqah terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seseorang yang tengah berada dalam keadaan lemah, dikejar-kejar oleh masyarakat Mekah, boleh berjanji kepada seorang yang bernama Suraqah bahwa Suraqah akan mendapatkan 2 gelang Raja Parsi. Maka Suraqah meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, adakah engkau berjanji untuk memberikan kepadaku 2 gelang milik Kisra bin Hurmuz? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, Kisra bin Hurmuz yaitu Raja Parsi pada ketika itu. Suraqah meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegaskan janji tersebut dengan menulisnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada sahabat baginda Abu Bakar untuk menulis janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kepada Suraqah untuk memberikan 2 rantai milik Raja Farsi kepada Suraqah. إننا يعني في هذه الأيام التي تحدث فيها أزمات كثيرة جدا في حياة المسلمين نحتاج إلى هذا الفن في التعامل مع الأزمات، وأن يكون المسلم قائدا في مواجهة الأزمات، وأن يكون لديه الأمل الكبير. ليس معنى وجود أزمات في حياة المسلمين وأحوال المسلمين الآن التي لا تسر معناها أن نفقد الأمل أو أن تهتز قيمنا ومبادئنا، بل لابد من الثبات في مواجهة هذه الأزمات، ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ندرس يعني سيرته ونتعلم منه كيف نتعامل مع الأزمات، لأن الأمة التي تنجح في التعامل مع الأزمات هي الأمة التي تكون قائدة بعد ذلك لسائر الأمم. Okay. Dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, ketika selalu kita akan berjumpai dengan cabaran, selalu kita akan jumpai dengan kesusahan, maka sudah tentu kita sangat memerlukan pengajaran dari kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar memiliki harapan yang besar meskipun kita tengah berhadapan dengan situasi yang menyusahkan. Bagaimana kita memiliki harapan yang besar meskipun kita tengah berada dalam cabaran yang besar. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita keteguhan dan kesabaran. Maka sudah tentu kita patut mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan cabaran-cabaran, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi cabaran-cabaran tersebut, karena satu umat, satu bangsa yang berjaya menghadapi cabaran adalah bangsa yang akan berjaya untuk memimpin di masa hadapan. Orang yang tidak berjaya untuk menghadapi cabaran adalah orang yang tidak akan mendapatkan kejayaan di masa hadapan. كان من فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأزمات رفع معنويات الجنود. من ذلك قبل حدوث غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المسلمين بمصارع المشركين، كان يقول لهم هنا سيقتل أبو جهل، هنا سيقتل عقبة، هنا سيقتل أمية بن خلف. فسيدنا عمر يقول ما تجاوزوا الحدود التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجدوهم مقتولين في نفس الأماكن التي أشار إليها النبي قبل بدء المعركة. فهذا كان من رفع المعنويات من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قبل مواجهة أزمة شديدة هي معركة غزوة بدر. Juga di antara seni kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi cabaran, dalam menghadapi ujian adalah dengan meninggikan semangat para sahabat ketika mereka mahu menghadapi ujian yang besar, ketika mereka mahu menghadapi cabaran yang besar. Sebelum tercetusnya Perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat berkata kepada para sahabat, disinilah tempat yang akan dikalahkan para musuh. Disinilah tempat yang akan terbunuhnya si Fulan, Abu Jahal. Disinilah tempat terbunuhnya si Fulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama-nama musuh-musuh Islam pada ketika itu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selepas peristiwa Perang Badar, dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tepat. Mereka semua mati di tempat-tempat yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya pengajaran yang terpenting, pengajaran yang terbesar dari peristiwa tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa membakar semangat para sahabat ketika mereka akan menghadapi cabaran yang besar. كذلك في غزوة الخندق الصحابة محاصرين واضطروا أن يحفروا خندق حول المدينة لكي يحموا أنفسهم، ومع ذلك هم في أثناء الحفر تواجههم صخرة شديدة فلا يجدون أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكسرها، فالنبي يضربها فتبرق بريقا شديدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذه الأزمة الشديدة، يقول لهم إن هذا البريق أضاء لي قصور المدائن
في فارس وقصور بصرى في الشام، يعني مملكتي الفرس والروم أقوى مملكتين في هذا الزمان، وإن ملك أمتي سيبلغهما، سيصل إلى هاتين الإمبراطوريتين العظيمتين الفرس والروم. النبي يبشر المسلمين، وفعلا بعد ذلك بسنوات قليلة المسلمين انتصروا على الفرس وعلى الروم. رفع المعنويات في شدة الأزمة، حتى بعد نهاية غزوة الخندق النبي قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، يعني بعدما اشتدت الأزمة تنفرج. فعلا بعد غزوة الخندق المسلمين أصبحوا هم من يعني يبدأون المشركين ويفتحون البلاد للإسلام. Oke. Dalam peristiwa Perang Khandaq, misalnya ketika umat Islam berada dalam keadaan yang sangat kesusahan, yang terpaksa mereka perlu menggali parit untuk melindungi Madinah, dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat menggali parit apabila mereka menjumpai batu besar yang mereka susah untuk menghancurkannya, untuk memecahkannya, maka mereka akan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling kuat di antara umat Islam pada ketika itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memecahkan batu tersebut. Tentunya batu ketika terkena dengan besi akan memancarkan percikan api. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nampak percikan api kerana benturan antara besi dengan batu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan percikan api ini telah menerangi bagiku istana-istana di Parsi dan istana-istana di Rum, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai kepada dua tempat tersebut. Dan tentunya selepas peristiwa Perang Khandaq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk lebih memberikan semangat kepada para sahabatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, mula dari saat ini kita yang akan pergi untuk memerangi mereka. Mereka tidak akan datang ke sini untuk memerangi kita. Apa yang dijanjikan, apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu pengajarannya bagi kita adalah seorang pemimpin perlu menanamkan di dalam diri para pengikutnya semangat yang tinggi untuk menghadapi cabaran, untuk menghadapi krisis, untuk menghadapi kesusahan. Dan kemenangan yang Allah Subhanahu yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi beberapa masa selepas itu, di mana umat Islam berhasil menguasai dua kerajaan besar tersebut. Umat Islam berhasil mengalahkan Parsi dan umat Islam berhasil mengalahkan kerajaan Rum. وأختم معكم بموقفين من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأزمات لكي تتبين لنا ملامح فن القيادة للنبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الأول في غزوة أحد. غزوة أحد كانت أزمة شديدة، والمسلمون يعني فيها كانت هزيمة عسكرية بسبب مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأزمة الشديدة؟ إنه في ميدان المعركة وهو ينظر إلى الصحابة ما بين شهيد ومنهم عمه حمزة ومصعب بن عمير السفير الإسلام الأول، ينظر إلى الصحابة ما بين شهيد وما بين جريح، ثم يقول لمن تبقى منهم، يقول استووا حتى أثني على ربي. سواهم صفوف ثم أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويحمده ويعلن الرضا بقضائه والحمد له ويستغفره يعني ثناء على الله عز وجل في هذه الأزمة الشديدة، ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مواجهة الأزمة أيضا لابد من الرضا ولابد من الثبات ولابد من الثناء على الله وإعلان المحبة لله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه وحكمه. Saya akan menutup majelis ini dengan dua perkara yang menunjukkan kepada kita tentang keteguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi cabaran. Keadaan yang pertama adalah dalam perang Uhud, selepas menyaksikan kekalahan yang dilalui oleh umat Islam, di mana ramai
sahabat-sahabat Nabi SAW yang mati syahid, banyak sahabat Nabi SAW yang terbunuh di dalam perang tersebut. Di antaranya adalah bapak saudara Rasulullah SAW Hamzah, dan juga sahabat tercinta Nabi SAW Mus'ab bin Umair, orang pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW keluar dari Mekah untuk menyampaikan seruan dakwah. Perlu tuan-tuan dan puan-puan ketahui, Mus'ab bin Umair adalah orang pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah di Madinah, dan menyaksikan kekalahan Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana sikap seorang pemimpin yang sejati. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Berbarislah, aku ingin berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita, untuk menegaskan kepada kita bahwa meskipun kita tengah berada dalam cabaran yang besar, ujian yang besar, kesusahan yang besar, keridhaan, kesabaran tetap menjadi satu perkara yang dituntut. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mesti kita lakukan. Sehingga ia mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti sabar dengan qada dan qadar Allah. والموقف الأخير الذي سنتدارسه اليوم في غزوة الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا في أزمة شديدة، وفي وسط هذه الأزمة يتناهى إلى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود قد نقضوا العهد، وأن بنو قريظة أيضا تحالفوا مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يريد أن يتثبت من الخبر، فيرسل مجموعة من الصحابة إلى يهود بني قريظة ليعلم هل هم ما زالوا على الحلف أم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي يقول، وانظر كيف يتعامل بحكمة مع هذه الأزمة، يقول لهم للصحابة: إذا وجدتم يعني بني قريظة فعلا خانوا لا تخبروا هذا للمسلمين حتى لا يعني يفت في أعضاد المسلمين، يعني يجعل المسلمين يعني يخافوا ويزيد الأزمة عليهم. يقول: ولكن الحنوا لي لحنا، يعني قولوا كلمة أفهم منها دون أن يفهمها بقية الناس. وإن وجدتم غير ذلك، إذا كان بنو قريظة ما زالوا على العهد فأعلنوا ذلك حتى يزيد من ثبات المسلمين. Juga di antara sikap kepemimpinan Rasulullah SAW yang patut menjadi contoh pada bagian yang terakhir dalam majelis ilmu kita di petang hari ini, juga yang terjadi pada masa peristiwa Perang Khandaq. Artinya terdengar di telinga Nabi SAW bahwa orang-orang Yahudi, khususnya dari kampung Bani Quraidah, mereka telah melanggar perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Jika perkara itu betul terjadi, maknanya umat Islam berada di pertengahan di antara dua musuh, orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk melihat adakah betul Banu Quraidah, orang-orang Yahudi, telah mengkhianati perjanjian mereka dengan umat Islam, telah mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Kecerdikan dan kepandaian Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat yang diutus untuk mengintai keadaan Yahudi Banu Quraidah. Rasulullah berkata kepada mereka, apabila engkau mendapati orang-orang Yahudi telah mengkhianati perjanjian mereka, maka beritahulah kepadaku secara senyap-senyap, beritahulah aku secara rahsia agar tidak menyusahkan orang ramai, agar tidak membuat orang ramai ketakutan. Sebab jika orang ramai mendengar berita bahwa orang musyrik menyerang dari sebelah utara, orang Yahudi akan menyerang dari sebelah selatan, maka tentunya keadaan di Madinah akan kacau pada ketika itu. Dan Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, apabila engkau mendapati orang-orang Yahudi tetap berpegang kepada janji mereka, maka umumkanlah perkara itu agar semua orang
menjadi tenang, dan yang terjadi adalah orang Yahudi mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إذا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الموقف يعلمنا أيضا فن التعامل مع الأزمات، أنه لا ينبغي أن تذكر الأزمة ويعرفها العوام، عوام الناس، وإنما يكفي الخواص. وهذا في القرآن في سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعند حدوث الأزمة لا ينبغي للناس كلها أن يعلموها، وإنما يكفي أن يعلمها الخواص لكي يتعاملوا معها دون أن تؤثر في العوام وفي سائر الناس، فتصبح الأزمة تكبر بدلا من أن تصغر. فهذا كله كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم القائد في التعامل مع الأزمات. Di antara apa yang kita boleh pelajari dari peristiwa tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika terjadi satu kesusahan yang besar yang menimpa umat, agar perkara tersebut tidak segera diberitakan kepada orang ramai, agar perkara tersebut dibincangkan di antara orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kepakaran, memiliki kefahaman, agar mereka boleh menyelesaikan cabaran tersebut, tantangan tersebut, kesusahan tersebut. Sebab jika perkara tersebut disebarkan, dihebahkan kepada orang ramai, maka bencana yang asalnya kecil boleh bertukar menjadi besar. Ini juga boleh kita jumpai kefahamannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpai ia di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa adalah surah yang keempat, ayat 83, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila datang kepada mereka satu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Orang-orang musyrik dan orang-orang yang tidak memiliki kefahaman terus akan menyebarkan berita-berita berkaitan dengan kesusahan. Sepatutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, orang-orang yang memiliki kefahaman, orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara mereka, tentulah hal tersebut dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Artinya, pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kesusahan tidak bertambah susah, sesuatu yang mencemaskan orang ramai, hendaklah berita tersebut tidak segera dihebahkan, tidak segera disebarkan kepada orang, tapi dikembalikan kepada orang-orang yang memiliki kepakaran. وطبعا احنا طلنا في هذه النقطة لأن نقطة مهمة، وهي ملمح مهم جدا من ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول يعني في النهاية في الختام إنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم مر بكل هذه الأزمات في طريق الإسلام، ثم بعد انتهاء هذه الأزمات ما الذي حصل؟ انتصر الإسلام وارتفعت رايته، وبعد الشدة جاء الفرج، إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ألا ما أحوجنا في هذه الأيام والمسلمون يمرون بأزمات كثيرة في فلسطين، في السودان، في غيرها من بلاد الإسلام، أن نثبت في وقت هذه الأزمة وأن نتعلم من النبي القائد كيف نتعامل مع الأزمات التي ستنتهي بإذن الله رب العالمين. ستعود راية الإسلام مرة أخرى ترفرف على بلاد الدنيا كلها، ويعود الإسلام ينتصر مرة أخرى كما انتصر على أزماته السابقة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Dan sebagai penutup, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melalui banyak kesusahan tersebut, banyak cabaran tersebut. Tetapi kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan umat Islam di masa di mana kita tengah hidup sekarang, Allah Subhanahu wa taala uji dengan banyak kesusahan, Allah Subhanahu wa taala uji dengan banyak bencana, Allah Subhanahu wa taala uji dengan banyak
cabaran, tapi kita semua yakin bahwa inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesusahan Allah Subhanahu wa taala mesti memberikan kelapangan dan kemudahan. Itu yang kita yakin akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada saudara-saudara kita di Sudan, sehingga Islam akan kembali berjaya, umat Islam akan kembali mencapai kejayaannya sekali lagi. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dikupas oleh Syekh dalam pertemuan kita di petang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kupas ada manfaatnya, ada kebaikan, dan seperti biasa, jika ada sesiapa di antara tuan-tuan dan puan-puan yang ada apa-apa soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuka mikrofon, soalan boleh ditanyakan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris. InsyaAllah saya akan terjemahkan soalan kepada Syekh. Jika ada apa-apa soalan. Okey. Okey. Tidak ada. Terima kasih dan semoga syukran kalimah wa nakhtim biha hadzal majlis. إن شاء الله رب العالمين موضوع فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موضوع يعني طويل وجميل، وأرجو أن تستفيدوا به. وإن شاء الله رب العالمين في الأسبوع القادم سنتكلم عن ملمح جديد من ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الحكمة في القيادة، وكيف كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم كقائد. وإن شاء الله يعني هناك نقاط أخرى في هذا الموضوع لعله بعد ذلك يعني ابن عبد البر يجمعها ونجعلها كتاب. InsyaAllah. بارك الله Okey, فيك. terima kasih. Dan seni kepemimpinan adalah satu tajuk yang sangat besar, tajuk sangat yang luas. Dalam pertemuan kita akan datang, insyaAllah kita akan mengupas salah satu bahagian dari seni kepemimpinan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hikmah, kebijaksanaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Syukran fadilat Syekh ala hadhihi al-muhadarah al-qayyimah wa nashkuru ad-dhuyuf. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan dari Malaysia, ada yang dari Indonesia, ada yang dari UK, ada Ustaz Firdaus. Ma'ana Fadil Ustaz Firdaus, kaif halkum? Ya Ustazna. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.